Ampun dan maaf, ampun dan maaf. Saya tak tahu kenapa dia mati sendiri. Saya tak tahu kenapa dia mati sendiri. Ya, sudah, saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa mati sendiri, saya pun tak tahu. Memang macam saya kata tadi, tak bagus ni, tak bagus. Energi dah tak bagus dah ni. Energi dah tak bagus. Perlu ke saya sambung ataupun saya stop? Perlu ke saya stop ataupun saya sambung besok? Allahu Akbar. Saya minta pandangan semua. Perlu ke saya sambung ataupun saya stop? Perlu ke saya sambung ataupun saya stop? Dua kali dah ni kan. Ni dah pelik-pelik ni. Orang kata kalau kita dah mulakan, kita kena habiskan. Orang katalah kalau kita dah mulakan, kita kena habiskan. Sebab tu saya kata buat sahabat-sahabat saya, sambung line tak okey tu. Line saya okey. Saya guna Unify. Saya bukan guna line handphone. Saya guna Unify. Orang kata kalau line saya tak okey, macam mana YouTube saya tak padam, tak sangkut? Alhamdulillah. Orang kata apa nama tu? Orang kata adukan Syam, teruskan je, betul-betul. Syam adalah sahabat saya yang ada ketika tu, tapi dia dah balik dengan pidut. Saya rasa saya teruskan. Orang kata kalau kita dah mulakan, kita kena teruskan. Kita kena habiskan. Tak bagus. Kata orang tua-tua, kalau dah melangkah ke depan, jangan patah belakang. Okey. Kita habiskan. Okey, kita habiskan pada malam ni juga. Okey, saya harap sahabat-sahabat saya dalam ni teruskan beristiqamah, teruskan bersalawat, teruskan istighfar, teruskan baca ayat kursi, teruskan baca ayat Yasin. Baca ruqyah, sebab apa? Kita tak tahu apa benda yang nak berlaku. Apa benda yang nak berlaku kat kita ni semua. Okey, on. Saya akan mulakan. Okey, ini ujian untuk kita semua ni. Ujian untuk kita semua ni. Ujian untuk saya, ujian untuk pendengar-pendengar sekalian. Nampak kan? Dah saya pun terkena, anda-anda sekali pun terkena. Okey, kita sambung. Okey, lepas tu tak boleh nak teruskan sebab apa? Hujan lebat. Okey, lepas tu dalam pukul 4 lebih tu, 4.30 tu, hujan dah mula renyai. Dah masuk waktu asar. Bila dah masuk okey, bila dah masuk okey. La hawla wala quwata illa billahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Okey. Lepas pada tu, lepas pada pukul 4 lebih tu, hujan dah mula renyai. Dan masa itu juga masuk waktu asar. Bila dah masuk waktu asar, kita orang pun semayang berjemaah. Bila dah semayang, lepas dah semayang berjemaah apa semua, dalam pukul 4.50 macam tu, 4.50 tu, kita pun dah selesai. Telefon penggali kubur, kata dengan dia, macam mana tu? Okay. Macam mana kubur? Dia kata diorang tengah gali. Maknanya dah nak siap dah. Mungkin dalam 20 minit lagi siap tu. Okey, jadi guru kata macam ni. Kita bagi penggali kubur selesaikan, kita kebumikan ini lepas waktu maghrib. Okey, kita jangan kelang kabut. Sebab apa? Sekarang ni pun dah nak pukul 5. Okey, dah nak pukul 5 dah. Okey, dah nak pukul 5. Nanti kan kita nak pergi sana. Okey, kita takut hujan dah turun, takut ada pokok tumbang ke apa ke kan. Kita jangan kelang kabut. Kita pergi sempurnakan dia lepas waktu maghrib. Ada betul dia juga cakap guru kan.
kita ikutlah orang lama. Itu saya kata tu, meninggal semalam tapi ke bumi lepas maghrib. Ni ada cerita dia lepas maghrib. Jadi apa nama tu, dia sambil-sambil menunggu, tiba arwah ni, bentuk arwah ni semakin lama dia okey, saya boleh bagi tahu keadaan busuk dia dah semakin membusuk dah tak boleh nak bincang dah busuk dia tu. Tak boleh nak bincang dah. Lepas tu kita terlihat beberapa kelibat yang ada dalam rumah tu dia waktu senja tu dah ada kelibat, macam-macam kelibat dah ada. Alhamdulillah. Dah ada macam tu kelibat dah. Maknanya kelibat tu bukan daripada sini. Kelibat tu daripada si pemakai tu. Tapi Alhamdulillah tak mengganggu kita orang lah. Salah satu sebabnya guru dah buat pendinding. Dia kata dia dah buat pendinding apa semua. InsyaAllah tak apa-apa lah. Kita yakin dengan kuasa Allah je lah. Okay? Lepas tu, apa nama tu, sambil-sambil menunggu tu, bapa arwah ni macam menangis. Dia kata, kenapalah susah nak selesaikan anak saya ni. Dia panggil guru saya ustaz lah. Kenapalah susah sangat nak selesaikan anak saya ni ustaz. Lepas tu, guru saya pun dekat, tak, kita mohon perlindungan semua daripada Allah saja. Allah yang sebaik-baik perancang. Dia sebaik-baiknya kan. Dia lebih mengetahui daripada kita semua. Apa yang perlu kita berdoa semoga Allah pemudahkan urusan dan Allah mengampunkan si mati. Menangis lah, siapa tak nangis. Kalau saya pun nangis. Seburuk-buruk mana anak kita pun tetap anak kita. Senakal-nakal jahat-jahat dia pun tetap anak kita. Dan jadi masa tu azan awal, maghrib awal ketika tu. Sampailah waktu maghrib. Lepas dah settle waktu maghrib tu, kita orang sembahyang. Lepas sebelum nak pergi tu, kita orang sembahyangkan jenazah. Okay, sebelum nak pergi tu, kita solat jenazah. Solat jenazah masa tu ada dekat dalam 8 orang lah. 8 ke 9 orang yang solatkan jenazah. Masa solat jenazah tu dia jadi lama tau. Sebab apa, guru yang baca tu dia kata macam ada gangguan masa bacaan tu. Tapi tak tahulah gangguan apa kan. Lepas dah selesai tu, dalam pukul 8, kita ambil jenazah tu, masuk dalam van, terus pergi ke tanah perkuburan. Dia sampai ke tanah perkuburan, lagi sekali hujan turun. Okay? Bila hujan turun, masa tu, yalah kan, bila hujan turun, keadaan tu menjadi sukar. Tapi tak nak kena kebumikan juga. Hujan turun tu pun renyai lah, tapi tak adalah lebat hujan turun. Dalam nak pergi ke tanah perkuburan tu kan, berlecak-lecak dengan tanah kubur kan, berlecak-lecak semua, ada yang jatuh sebab licin. Sampai ke tanah perkuburan kat liang lahat tu, kita orang pun sempurnakanlah dia seperti mayat-mayat orang Islam ya. Lepas kita dah sempurnakan dia, masa kita tanam tu, yalah, orang kata apa, dalam kubur tu dia penuh dengan air lah, penuh dengan air. Kita dah keluarkan air tu, tapi air tu masih ada lagi, tak banyak lah, tapi nak kita pun kena selesaikan juga malam tu juga. Lepas dah selesai, lepas dah sempurnakan tu, kita masukkan tanah. Bila selesai lah sekali tu, kita orang pun nak balik lah, tak ada talqin. Talqin sebab hujan kan. Okay, masa nak balik tu, bapak dia stay lagi dekat situ. Bapak dia macam menangis lah dekat kubur anak dia apa semua kan. Lepas tu guru pun datang ke bapak dia, kata awak tak payah, tak elok mengatap dekat kubur ni. Okey, yang dah pergi. Kita yang hidup ni kena teruskan. Banyakkan bersalawat, banyakkan berdoa supaya arwah ni diampunkan dosa-dosanya kan. Kita pun tak tahu macam mana akhirnya kita ni macam mana. Lepas dah puas pujuk, guru dah pujuk tu, kita pun balik sama-sama. Balik tu, kami ni balik ke ni lah. Saya, Apis, dan guru dengan Din, kita orang balik rumah guru kat Sungai Petani. Okay, kita orang balik rumah guru kat Sungai Petani. Kalau ikutkan balik Batu Uban je kan, kat jauh mana pun, tapi lah kita balik Sungai Petani lah, sebab guru kata jomlah balik Sungai Petani nak buat air penawar untuk korang ni. Lepas tu kita orang pun balik dalam keadaan badan basah kan. Balik. Apis pun bawa kereta, saya pun bawa kereta. Tok guru pun bawa kereta, anak dia bawa kan. Jadi ketiga-tiga kereta tu sampailah Sungai Petani. Sampai dekat Sungai Petani, dia lebih kurang pukul 10 macam tu.
Lepas tu kita orang mandi kat perigi. Biasa perigi tempat rumah guru ada perigi. Lepas dah mandi. Dekat rumah guru tu ada kain plekat dengan baju pagoda. Sarung lah yang mana ada kan. Lagi satu, dalam kereta saya ada pakaian. Ada barang-barang baju-baju. Jadi saya pakailah baju saya pun semua. Lepas tu kita orang pun makan lah. Lepas makan, dah selesai tu pun semua. Guru dah buat air lah. Air tu, air limau lah. Dia cakap, okey lepas korang makan, lepas korang semua dah makan, kita sembahyang isyak sama-sama. Lepas sembahyang isyak sama-sama, kita mandi lagi sekali. Ni guru lah, aku dah main buat ayak untuk apa ni apa semua, harap tak ada apa berlaku lah. Okey, semua macam tu lah. Lepas tu kita orang pun mandi lah. Lepas dah mandi air limau apa semua, alhamdulillah, syukur. Jadi keadaan kita orang ni bertambah baik lah. Okey, cerita saya pun dah habis kat sini. Sat lagi view saya mesti turun. Pengajaran daripada cerita ni sebenarnya apa yang berlaku kepada si arwah ni, Allah sedang menunjukkan kepada kita apa yang berlaku sekiranya kita ni ingkar dengan ajaran yang Allah berikan. Okey, tengok apa jadi. Dia pakai susuk. Susuk ni tak semestinya perempuan, lelaki pun ada pakai. Dia pakai susuk. Bagaimana pengakhiran dia? Mati dia cukup susah. Sebab apa? Dia boleh mengaibkan diri, dia boleh mengaibkan keluarga dan dia boleh menyusahkan sekelilingnya. Okey, kena ingat tu. Saat kita mati tu, itulah dia. Nombor dua, kita ambil benda yang bukan-bukan. Contohnya, bukan contoh lah, kita belajar ilmu yang bukan-bukan. Kita ambil lah, kata ilmu daripada siang masuk dalam badan, nak kekal cantik, nak kekal lawa, sampai ke terpaksa makan janin bayi tu. Untuk apa semua tu kan? Benda tu benda yang syirik. Okey, macam saya kata macam saya pernah cakap sekiranya orang tu mengubah ciptaan Allah, dia dah itu adalah benda yang dilaknat oleh Allah. Tetapi kalau orang tu syirik kepada Allah, menduakan Allah, susah nak katalah. Orang katalah mengikut pada para ulama, Wallahualam, mungkin tak sure bau syurga. Tapi atas pada Allah. Allah ni segala-galanya. Lagi satu, ingin saya betulkan masyarakat kita sekarang ni. Ingin saya beritahu. Setiap orang yang dah mati, terus roh dia masuk ke dalam alam barzakh. Tak ada lagi dah roh dia kembali balik. Orang kata kalau jumpa roh ni, semua membohong belaka. Tak ada satu hadis pun yang mengatakan roh boleh bergentayangan. Tak ada. Roh, bila kita dah mati, kita akan pergi ke alam barzakh. Ke alam barzakh tu antara roh dengan malaikat pula, dia ada soal jawab. Bila masa pula roh boleh patah balik nak jumpa kita apa semua. Tak ada amalan-amalan dia nak menghadirkan roh apa semua, tak ada. Tetapi kalau kita teringat rindukan kepada arwah, kita banyakkan berdoa, kita banyakkan bersalawat. InsyaAllah mungkin arwah benda tu datang dalam mimpi. Yang datang dalam mimpi tu bukan arwah, tapi ialah kita rindu. Allah ni maha adil. Allah ni maha berkuasa. Dia boleh menghadirkan dia kalau dia nak. Okey, tapi benda yang tak ada, roh-roh bergentayangan tu tak payah mengarut. Benda tu tak ada. Okey, jangan ada. Sebab kita ni dimomok-momokkan dengan cerita yang bukan-bukan. Kononnya rumah tu berhantu lah rumah. Sebenarnya yang ada adalah syaitan dan jin, iblis. Hantu je kat situ. Okey, hantu je ada kat situ. Syaitan je, bukan roh. Okey, roh ni dah tentu roh ni dengan Allah. Okey, roh ni dah tentu dia dengan dekat alam barzakh dia. Okey. Jadi saya nak minta ampun dan maaf sekiranya live saya ni 2-3 kali terputus. Ada orang cakap dengan saya line problem. Ada orang cakap dengan saya FB tak boleh live lebih 2 jam. Saya pernah live FB ni 3 jam lebih, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau line problem, saya guna Unify. Tempat saya Unify kuat. Lepas tu yang keduanya, tempat saya tak hujan. Kalau kata sekali terputus tu, kita berhenti makan lah. Tapi yalah, lagi satu, keadaan rumah saya ni agak-agak tak menyenangkan. Agak benda yang suasana yang tak bagus. Okey. Jadi saya pun tak nak buka apa-apa pertanyaan sebab saya pun letih. Bukan letih apa, letih. Tiba-tiba badan saya letih sangat. Macam Allahu Rabbi. Kalau tuan sahabat-sahabat saya berada kat tempat saya ni, mungkin tahulah macam mana keadaan dia.
Okey. Nah, lepas tu yang mana dah dengar cerita, yang mana dah faham apa yang saya sampaikan ni, sama-samalah. Yang mana tak solat isyak lagi, solat isyak dulu. Okey, yang mana tak boleh tidur, buat solat sunat. Okey. Berdoa kepada Allah semoga kita ni semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta Allah cepat, kata apa, minta Allah hilangkan terus COVID-19 ni. Okey, sama-samalah kita berdoa kepada Allah, dan kita sama-samalah hadiahkan umul Alkitab Al-Fatihah kita ke atas kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, ke atas sahabat-sahabat kita, seluruh umat Islam, ke atas diri kita yang zahir dan batin, dan juga ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seisi keluarga dia. Al-Fatihah baca. Okey, sebelum saya akhiri, saya nak tanya, ada apa-apa tak pertanyaan-pertanyaan? Kami faham, insya-Allah, semoga. Okey, amin, wanjur, amin. Okey, yang mana ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya ataupun boleh PM saya. Okey, saya pun tak berapa larat sangat, mungkin sebab terlalu letih sangat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Engkau dah serang tu, berhentikan cerita ni. Buat apa yang pada cari cerita saka ni, memang gangguan teruk, terutamanya ada ilmu hitam. Engkau dah serang tu. Muhammad Fairuz dah serang apa Kenapa kita nak kena takut dengan benda-benda macam tu Sedangkan, ya betul, kita faham. Cakap senang lah, betul tak? Tapi pada dahulunya, pada ketika zaman saya, masa saya meningkat remaja, saya takut dengan benda-benda tu semua. Okey, saya cukup takut dengan benda-benda tu semua. Saya takut dengan benda-benda semua. Tapi lama-lama saya belajar, baru saya faham. Okey, ada juga cerita, ada juga dalam kita mencari ilmu tu, syaitan ni akan sentiasa menakut-nakutkan kita. Selagi mana kita takut, dia akan takut. Kita akan takut. Okey. Engkau kena serang, bukan kena takut. Engkau kena serang. Okey, betul. Kau kena serang dia balik Muhammad Fairuz. Aduh, tak faham kau punya mesej ni. Maksud saya sama ada saya diserang ataupun saya kena serang dia balik ke, wallahu a'lam. Apa yang berlaku ke atas kita ni, kena ingat, kiri, kanan, depan, belakang kita ni masih ada syaitan. Okey, syaitan ni sentiasa ada bersama-sama kita ni semua. Okey, sebab kita berkongsi alam dengan dia. Okey, ada orang cakap roh ada juga yang tak ada jugalah yang roh tak kembali. Sebenarnya roh ni semua dah kembali. Tak ada roh pun. Okey. Syaitan akan mengganggu bila kita, ya betul, syaitan akan mengganggu bila kita buat benda-benda baik, bila kita cerita benda yang baik, syaitan akan mengganggu kita. Dia dah kahwin ke arwah tu? Arwah belum kahwin, dan saya difahamkan arwah ni, Allahu Akbar, arwah ni gigolo. Dipahamkan cerita arwah ni gigolo lah. Okey. Sambung cerita baru lah Ustaz. Mana boleh sambung, dah penat ni. Macam mana roh orang yang butang? Nanti saya akan sambung cerita ni. Saya nampak ada kelibat belakang Ustaz tadi. Allahu Akbar. Sebagai yang pemerhati, kalian semua akan nampak. Okey, kalian semua akan nampak. Saya tak nampak. Okey. Yang mana tak boleh tidur, dengarlah ruqyah. Susah tidur. Okey, insya-Allah. Boleh tak saya terkena santau dah berapa tahun dah berubat? Okey, yang mana ada masalah santau ke, masalah tak boleh tidur ke, apa ke, boleh PM saya. Okey. Yang keduanya, okey, sambil-sambil tu saya promote juga. Okey, saya ada beberapa air hikmah untuk dimaharkan, dijual. Bertujuan adalah ini adalah alternatif untuk kita merawat diri kita. Ada beberapa ayat di dalam tu yang dibaca oleh guru saya sendiri, dan juga beberapa beberapa tempat-tempat tahfiz yang membaca untuk ruqyahkan air tersebut.
Okey, dan yang ketiganya, saya ada beberapa minyak cendana ataupun minyak yang untuk diguna pakai untuk solat, dan minyak tu juga adalah minyak yang minyak untuk terapi. Dalam masa yang sama, sekiranya ada gangguan makhluk-makhluk halus, bolehlah guna minyak tu. Tapi ingat, jangan percaya pada air, jangan percaya pada minyak. Percaya kepada Allah. Air dan minyak ni asbab sahaja. Cuba pergi page Tok Singa. Dia ustaz boleh rukiahkan orang. Tok Singa ni sahabat saya. Okey. Okey, alhamdulillah. Sama-sama kita jumpa besok. Air tu beli kat mana? Air tu boleh PM saya. Saya yang menjual air tersebut. Esok tak tahu. Belakang ustaz tu sempit. Yalah. Okeylah. InsyaAllah kita jumpa besok ataupun lusa. InsyaAllah juga dalam bulan puasa ni kita akan cuba menceritakan tentang jenazah-jenazah yang baik-baik pula. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Boleh post ke Pak? Boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Yang mana nak tu nanti saya akan buat dalam Facebook. Okey. Sama-sama kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya minta ampun dan maaf sekiranya live saya ni ada yang membuatkan ada yang tak senang hati ke, ada yang tak suka dengan saya ke. Saya minta ampun dan maaf. Nanti bulan puasa ni kita nak berpuasa dalam keadaan kita dibersih, okay, semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.